Okey. Okey, kita boleh kita mulalah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah dapat lagi kita berjumpa untuk siri penerangan ataupun perbincangan untuk asas pengurusan logistik hari ini. So kita nak buat apa hari ini? So saya tak ada bagi arahan dalam Google Classroom, saya tak ada bagi homework ataupun tugasan pada awak kan. Sebab tugasan 1 kita dah selesai. Okey, untuk tugasan 2 kita akan tunggu topik 4 dahulu selesai baru kita akan buat penilaian untuk tugasan 2. Okey, saya pun tak nak masuk lagi topik 4 pada minggu ni because next week is your mid semester break. Okay, so next week is your mid semester break. Okay, so agak-agak kita nak buat apa ini? You nak buat apa ini? Topik inventory, topik pergudangan dah selesai kan? Betul tak? So dah berapa topik dah kita belajar ni? Kita belajar 3 topik. 1 pengenalan, yang kedua pengangkutan, yang ketiga ialah inventory dan pergudangan. So secara tak langsung kita telah pun melihat 3 aktiviti logistik. Kita ada 8 aktiviti logistik yang belajar kan. So yang pertama pengangkutan kita dah belajar. So kita dah belajar inventory, kita juga belajar pergudangan. Okey. Masuk dah Bakish. Okey. Jadi pada hari ini saya nak awak kita buat sedikit readings, nak buat sedikit bacaan sikit, pembacaan sikit. Boleh tak nak baca sikit boleh ini? Boleh ke saya nak minta awak baca sikit hari ni? Baca. Where is my screen? Okay, so kita akan baca sedikit. Okay, so you tengok dekat screen boleh So setelah kita dah belajar like 3 topik lah, 3 topik kan. Kita belajar 3 topik. Okay. Siapa tu? Tolong tutup dulu your mic. Kalau tidak jadi bunyi bising lah saya nak bercakap. Okay. So, boleh nampak skrin saya? Nampak. Okay. So hari ni kita nak tengok sedikit lah, nak buka sikit minda kita dan melihat apakah isu-isu semasa. Isu-isu semasa yang berkaitan dengan apa yang kita belajar ni lah. So you belajar logistik kan? Alright. So ini adalah kertas, mana besarkan sikit. Ini adalah kertas yang bertajuk meningkatkan pertumbuhan logistik dan fasiliti perdagangan. Memang sangat relevan lah dengan kita punya bidang logistik yang awak belajar ni lah. Okay. Wait Siapa yang tak tutup mic tu, please. Tutup mic dulu ya. Siapa tak tutup mic? Rakish, tolong tutup mic you. Turn off your mic. Okay. Alright. Boleh dengar suara saya sahaja ni kan? Okay. Ya. Good. Okay, so kita nak tengok sedikit isu-isu semasa lah yang berkaitan dengan bidang yang kita belajar ni. Sebab nanti selepas belajar, you all akan masuk ke dalam alam pekerjaan lah. Okay. So kertas ini ditulis oleh Unit Perancang Ekonomi, EPU. Okay. Unit Perancang
ekonomi, 14 strategi untuk meningkatkan pertumbuhan logistik dan fasiliti perdagangan. Fasiliti tu apa? Fasiliti tu kemudahan perdagangan, sebab logistik dengan trading ataupun perdagangan ni adalah dua interrelated bidang, okey, dua bidang yang sentiasa yang memang berkaitan. So ada beberapa pecahan yang ditulis. Penulisan ini dipecahkan kepada pendahuluan. Kemudian kita nak tengok rancangan Malaysia ke-10 iaitu tahun 2011 hingga 2015. What is the progress of rancangan Malaysia ke-10 dan what is the issue dan cabaran-cabaran yang dihadapi dari segi 1, 2, 3, 4, 5 dari segi rangka kerja institusi dan kawal selia, dari segi proses dan prosedur pelepasan kargo yang tidak cekap, hub dan rangkaian perhubungan yang tidak efisien, kekurangan tenaga mahir, penggunaan teknologi yang terhad. So ini adalah antara isu-isu dan cabaran-cabaran dalam bidang logistik. Okay, dan juga dalam di highlight dalam rancangan Malaysia ke-10. Rancangan Malaysia ke-10 tu ialah untuk tempoh 2011 hingga 2015. Manakala dalam rancangan Malaysia ke-11 pula iaitu untuk tahun 2016 hingga 2020, hala 7, maksudnya daripada 2000, rancangan Malaysia ke-10 tu, okey, apa dia punya progress dan where are we going from there. Okey, rancangan Malaysia ke-11 2016 hingga 2020 iaitu potensi sektor logistik dan fasiliti perdagangan, strategi memperkukuhkan rangka kerja institusi, menambah baik mekanisme fasiliti perdagangan, meningkatkan kecekapan dan kapasiti infrastruktur freight, memanfaatkan penggunaan ICT, memperkukuh keupayaan penyedia perkhidmatan logistik dan kesimpulan. So tulisan ini mengandungi 20 muka surat. Okay. Hari ini kita tak akan habislah 20 muka surat tu. Mungkin nanti saya akan minta you all sambunglah. Okay. Boleh. So kertas ini ditulis oleh unit perancang ekonomi. Right. Okay. Boleh ke? Boleh kita teruskan? So mari kita lihat. So hari ini duka minda kita untuk kita relate ataupun connect antara apa yang kita nak belajar ni dengan situasi semasa, dengan apa yang berlaku dalam negara kita dan juga apa yang berlaku di dalam dunia. Okey. Baik. Pendahuluan. Industri logistik menjadi tulang belakang kepada rantaian bekalan global dan menjadi semakin penting dalam menggalakkan aktiviti perdagangan, meningkatkan kecekapan perniagaan dan merancakkan pertumbuhan ekonomi. So dia kata apa? Industri logistik itu adalah the backbone, tulang belakang kepada rantaian bekalan global. Kita tahu kan rantai rantaian bekalan, pengurusan rantaian bekalan kan. Jadi logistik itu adalah tulang belakang dia. Right. Al-Hafiz ada nak tanya? You raise your hand. Do you have a question? Tak ada. Tak ada. Okey. Bagi ikon lain. Okey. Logistik juga penting untuk meningkatkan daya saing negara dan memperkukuhkan ketersambungan interconnected ke seluruh dunia. So penting logistik ni, walaupun pengangkutan merupakan komponen asas kepada logistik kan. Sektor logistik itu merangkumi bidang-bidang lain, termasuklah penyimpanan. Penyimpanan ni kita belajar dalam gudang kan. Okey. Pergudangan, penyimpanan inventori, pergudangan, perkhidmatan penghantaran dan juga penyelenggaraan peralatan. So secara umumnya logistik ditakrifkan sebagai proses merancang, melaksana dan mengawal kecekapan aliran barangan. Nak rancang, nak laksana, yang nak control the effectiveness of aliran barang dan perkhidmatan. Okey, penyimpanan barangan dan maklumat berkaitan daripada peringkat penghantaran sehinggalah kepada
penggunaannya. Jadi industri logistik di Malaysia terdiri daripada syarikat logistik yang masuk dah Fakhur Razi. Industri logistik di Malaysia terdiri daripada syarikat logistik yang kebanyakannya bersaiz kecil dan sederhana. Aktiviti freight logistik. Freight tu apa? Freight. Dalam bahasa Inggeris dia F-R-E-I-G-H-T. F-R-E-T. Dalam English dia F-R-E-I-G-H-T. Okay, saya tulis dekat chat. Okay, so freight ni pengangkutan lah. Angkutan barang ke, manusia ke. Okay, so dalam logistik biasa kita akan panggil, kalau syarikat logistik tu kita panggil freight and forwarders. Syarikat pengangkutan lah tu maksudnya. So aktiviti angkutan ataupun freight logistik dilaksanakan sama ada secara penyumberan luar. Penyumberan luar tu maksudnya dia outsource. Dia tak buat sendiri pengangkutan tu, dia akan hire another party untuk nak buat kerja-kerja pengangkutan barang dia. So dibuat secara sumber luaran kepada penyedia perkhidmatan logistik profesional, okay, atau dilaksanakan secara dalaman oleh pengilang dan pengedar. Sebab kita ada jenis-jenis dia kan. Okay, pengangkutan kita angkut sendiri macam mana. Kalau kita minta syarikat pengangkutan, dia panggil first party, second party, third party kan. So yang tu awak dah belajar dah. So kita faham itu. Dari segi fasiliti. Fasiliti perdagangan merujuk kepada proses memudahkan dan menyeragamkan prosedur perdagangan. Okey. Fasilitasi. Fasilitasi itu maksudnya memudahkan. Okey, facilitate. Pemudah cara. Fasilitasi perdagangan juga melibatkan penambahbaikan infrastruktur. Okey, jika kita menambah baik infrastruktur perdagangan, so aktiviti perdagangan itu menjadi lebih smooth, lebih lancar. Fasilitasi perdagangan juga melibatkan penambahbaikan infrastruktur berkaitan perdagangan serta peraturan yang terlibat dalam pengumpulan dan penyampaian data atau maklumat yang diperlukan bagi aliran barang dagangan pada peringkat antara bangsa. Very important, aliran maklumat itu adalah smooth. Maksudnya maklumat mesti sampai tepat pada masanya. Barulah perjalanan barangan kita tu menjadi lancar. Fasilitasi perdagangan dan logistik memainkan peranan penting dalam pergerakan barang dan perkhidmatan dari lokasi pengeluaran. Pengeluaran tu maksudnya daripada kilang lah, asal dia, origin dia daripada kilang. Hinggalah ke lokasi penghantaran, ke destinasi dia, whether it's dalam negara ataupun luar negara. Kebergantungan ekonomi negara kepada perdagangan antarabangsa memerlukan aliran freight antara mode, bukan not yang mode yang cekap, lancar dan berdaya saing. So ekonomi negara kita bergantung kepada perdagangan antarabangsa. Dan untuk itu kita memerlukan aliran antara mod tu lancar. Contohnya barang menggunakan mod air, kemudian selepas dia sampai ke pelabuhan tu, apa mod seterusnya dia akan gunakan. So hinggalah produk itu sampai ke destinasi dia. Okey. So daripada mod air bertukar ke mod darat contohnya, ataupun daripada daripada air pergi ke darat, contohnya naik lori kontena, daripada lori kontena katakan kena naik pula kereta api, so maksudnya kena naik kereta api pula. So aliran di antara mod yang berbeza itu mestilah cekap, lancar dan berdaya saing. Okay, mari kita lihat rancangan Malaysia ke-11. Untuk tahun 2016 hingga 2020, rancangan Malaysia ke-11, RM ke-11. Penekanan diberikan kepada usaha untuk mewujudkan ketersambungan, interconnected, yang lancar bagi penumpang dan barangan. So maksudnya bukan saja barang saja, kita nak juga aliran pergerakan penumpang juga adalah lancar. Dalam industri logistik, fokus akan diberikan untuk membangunkan logistik yang bersepadu. Bersepadu ni maksudnya apa? Bersepadu. Apa maksud bersepadu?
bukannya berasingan. Bukannya berasingan. Kita nak dia centralized, okay, dan memperkukuhkan mekanisme fasiliti perdagangan. Maksud kita bukan saja nak bangunkan logistik yang bersepadu, tapi kita juga nak memperkukuhkan mekanisme fasilitasi perdagangan. Strategi yang akan diambil termasuklah memperkukuhkan institusi. Contohnya kita ada Kementerian Pengangkutan. Bawah Kementerian Pengangkutan kita ada jabatan apa. So itu memperkukuhkan institusi. Memperkukuhkan rangka kerja peraturan. So peraturan pun sama. Dari segi akta apa yang kita guna, peraturan-peraturan di pelabuhan, peraturan-peraturan jalan raya, okey. Menambah baik mekanisme fasilitasi perdagangan, membangunkan infrastruktur dan permintaan freight. Permintaan freight itu maksudnya sebanyak mana permintaan untuk mengangkut barang menggunakan syarikat-syarikat logistik. Mendorong inovasi berasaskan ICT. So inovasi pun penting. Okay? Dan memperkukuhkan kebolehan penyedia perkhidmatan logistik. Memperkukuhkan penyedia perkhidmatan logistik. Penyedia perkhidmatan logistik yang tadi itulah first party, second party, third party, fourth party. Ingat lagi tak yang kita belajar? First party macam mana? First party macam mana? Tak ingat dah. Tidur kah belaka? First party macam mana kelas? Dia bantu proses bekalan makanan tu sampai kepada pelanggan. First party logistik, apa maksud dia? Tak usah duk jawab lain-lain lah, jawab hasil nota saya bagi tu. Apa first party logistik? Siapa boleh jawab? Cepat-cepat. First party logistik. Sudah. Cari. First party logistik. Come on. Siapa boleh jawab ni? Come on. Sudah. Saya beri belakang dah dalam Google Classroom tu. Macam mana ni? Tak ada orang boleh jawab. First party logistik. Okey lah, seramai-ramai 16 orang ni tak ada yang boleh jawab ni. First party logistik ni. First party logistik, come on. Kelas. Siapa ketua kelas Ketua kelas siapa? Sakif. Ya. Sakif first party logistik tu lagu mana? Saya ingat Wan. Carilah saya video nota. Berat awak. Cepat. Siapa jawab minggu depan yang masuk saya bagi 5 ya. Cepat. Apa maksud first party? Siap awak kuis siapa semua dah. Come on. Tak boleh jadi lagu ni. Petai ni ngatuk ni. Siapa boleh jawab dengan tepat? Jawab dengan tepat. Manufaktura apa? Okey. Royak. Lagu mana first party ni? Merujuk kepada firma atau individu yang mempunyai kargo. Yang mempunyai kargo? Maksud dia apa tu? COD. Atau pengangkut. COD pula Penghantaran dah. barang. Menghantar barangan dan barang niaga daripada satu tempat ke tempat lain. Maksud dia apa? Cuba royak dengan bahasa mudah.
Menghantar barang dengan Siapa partner hantar? separtner. Siapa hantar? Kita ada first party, second party, third party, fourth party. Ha. Kilir. Dimiliki oleh siapa? Siapa? Sudah tak menjawab lagi ni. Come on. Cuba lagi. Pegawai bawah. Ke bawah pula. Orang lain tu. Penyedia. Siapa penyedia tu? Siapa penyedia? Pengeluar? Orang lain tak jawab ah. Pengeluar dan pembekal. Pengeluar dan pembekal. Siapa nak cuba lagi? Cepat, tak jumpa lagi jawapan ni. Bukan sama macam COD ke kan? Bukan. First party. First party. First COD lah. Sebab ni dia kata sama ada pengeluar barangan itu sendiri. Oh, maksud ataupun awak pembeli. COD. Maksud awak COD. COD. Confuse saya. Okey, jawapan dia gini. Penghantaran dilakukan oleh syarikat kita sendiri. Faham tak? Itu first party. Kalau syarikat kita tu kilang kita ada lori sendiri. Ada van sendiri. Ada motosikal sendiri untuk penghantaran. Boleh faham? That one kita panggil first party logistik. Dia menghantar barang itu menggunakan dalaman punya sumber. Lori dia, van dia, motosikal dia. Faham? Tu maksud COD tadi tu. Jangan jawab macam tu ya dalam exam. Okey. Kalau second party, syarikat kita, kalau syarikat kita ni pengilang, okey. Kita ada barang tapi kita panggil orang lain. Another syarikat yang memang menyediakan lori, ke van ataupun motosikal untuk datang ambil barang kita untuk buat penghantaran. That one is second party. Boleh faham? Boleh. Kejap Okey. Kejap kelas. Boleh faham situ? Boleh. Maksudnya syarikat yang second ni dia tak ada kena-mengena dengan kita. Kita bayar dia, kita upah dia untuk buat penghantaran barang. Daripada kilang nak pergi ke pemborong ke, daripada kilang nak pergi ke kedai-kedai runcit ke, daripada kilang nak pergi kepada pengguna ke. So dia syarikat pengangkutan. Dia bukan first party kita panggil. Dia tolong angkut barang orang. Faham tak? Tu kita ada banyak ni. Third party lagi, fourth party lagi. Pergi baca balik nota. Okey, boleh saya teruskan dengan ni? Alright. So, kita ada dua bahagian dalam artikel ni. Ada dua bahagian dalam artikel ni. Okey. So ada rancangan Malaysia ke-10 dan rancangan Malaysia ke-11. Saya tak boleh baca saya seorang. Tak boleh lah saya seorang je baca. So saya nak bagi kerja lah kat awak. Saya bagi kerja kat awak. Tolong baca isu-isu dan cabaran. Bahagian 2 je dah. Bahagian 2 ni. Rancangan Malaysia ke-10. So rancangan Malaysia ke-10 ni dia ada berapa poin kat sini? 8. Okey, dah isu dan cabaran. Bahagian 2, bahagian 3. Bahagian 2, bahagian 3. Okey. Sehingga muka surat. Okey, sehingga muka surat ni. Sehingga muka surat 12. Sehingga muka surat 12. Bahagian 4 saya akan huraikan. Boleh tak?
So apa yang you all akan buat ialah buat berkumpulan, boleh tak? You all ada like 16 orang kan? Betul 16? Betul. Betul. Buat 4 kumpulan. So 4 orang boleh? 4 dan 4 Boleh. 16. Okey. Baca yang mana? Bahagian 2 dan bahagian 3. So dalam bahagian 2 tu, okey, faham betul-betul apa yang dimasukkan dengan ni. Bahagian 2. Mana bahagian 2? Muka surat bahagian 2. Muka surat apa kelas? Nanti saya bagi link ya untuk ni rancangan Malaysia ke-10 ni. So kat sini kita akan jumpalah data-data berapa banyak penggunaan kenderaan darat, kereta api, laut, udara. So saya nak awak baca bahagian 2 dan bahagian 3 isu-isu dan cabaran. Ada 4 orang satu kumpulan. Baca dan baca dan keluarkan isi-isi penting. Boleh ke? You all ada masa yang lama. Ada masa yang lama sebab you all esok and then you all cuti seminggu kan? Cuti seminggu kan? So saya bagi sedikit bacaan supaya bab 1, bab 2, bab 3 tu macam cair dah sikit dalam kepala awak tu dan ada relate dia, ada kaitan dia dengan dunia sebenar. Boleh tak? Boleh ke? Okey. Bagi nama kumpulan kat saya. 4 orang. Nanti bagi dalam Telegram boleh? Bagi dalam Telegram dah. Thank you. Bagi dalam Telegram boleh? 4 orang. Dan jangan ada orang PM saya, puan saya tak ada kumpulan. Saya tak nak dengar tu. Sebab you can sort it out yourself lah kumpulan tu. 4 orang. Tak kisah lelaki ke perempuan. So make sure that bahagian 2 dan bahagian 3 tu awak bagilah, ikut awak lah nak bagi macam mana. Okay, yang penting nanti bila masuk minggu depan cuti, lagi 2 minggu masuk, kita boleh discuss benda ni dalam kelas. Okay? Setuju? Saya akan bagi link ni dalam Telegram. Ini bahan bacaan untuk awak. Nanti yang bahagian 4 tu saya akan buat rumusan. Boleh? Okay. Do you have any question? Ada soalan tak? Ada soalan tak setakat tu? Ada. Tak ada. Okay. So nanti balik daripada cuti tu nanti baru saya masuk topik 4 ya. Okay. Apa dia ni tu bit pada. Haris okey? Okey. Al-Hafiz okey? Okey. Haikal okey? Tak ada dah Haikal. Ketua kelas okey tak? Syakif, mana Syakif? Okey. Okey. Izati Syazlina okey? Okey puan. Nashan okey? Okey puan. Bakish. Mana Bakish? Tak ada Bakish. Gaya ada Bakish. Sian dia masuk minggu depan, lepas tu raya. Hari lepas raya lah Senin. Azifatul okey? Okey puan. Okeylah. So kalau tak ada apa-apa soalan, saya bagi awak ni lah kerja lah ya. So first cari kumpulan 4 orang satu kumpulan tu, bagi nama dalam Telegram. Okey. Dan kerja awak ialah baca bahagian 2 dan bahagian 3 dan buat rumusan. Ambil isi-isi penting. Dia. Jadi nanti bahagian 4 saya yang akan buat ulasan. So, apa tujuan aktiviti kita ni? Saya Bakish
Kish okey ke? Okey. So apa yang saya nak buat ialah yang tadi saya dah bagi tahu, dan apa kepentingan kita buat ni, saya nak supaya bab 1, 2, 3 tu kita boleh connect. Okey, dan kita boleh relate dia dengan dunia sebenar. Kita tak nak belajar teori saja tanpa mengaitkan dia dengan situasi yang sebenar yang berlaku di negara kita dan juga di peringkat global. Boleh kelas? Okey ya. So untuk tu jika tak ada apa-apa soalan, saya akhiri kelas kita ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Selamat bercuti lah, esok hari lagi kelas kan. So dengan saya akan jumpa lepas cuti nantilah. Okey, saya tunggu dekat Telegram nama kumpulan 4 orang. Don't tell me that awak tak ada kumpulan. You mesti ada kumpulan sebab you ada 16 orang, so 4 orang setiap kumpulan, saya akan ada 4 kumpulan. Okay, thank you very much class. Terima kasih Puan. Sama-sama. Terima kasih Puan. Sama-sama. Puan. Cikgu, Ya Bakish. ada masalah line tersekat. Tak dengar apa-apa. Tak dengar apa-apa. Sekarang dengar? Okey, sekarang boleh. Okey. Puan, Ya. hantar nota tu. Ya. Saya nak send link sekarang ni. Okey. Kita end kelas dulu ya. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih.